Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Isim jawatan dia 23 saja. Bila kena dia, bila kita kena dia tu, kena the first of all is to recognize isim. Tanya dulu lah mudah-mudahan. Dan saya yakin tuan-tuan boleh kenal isim after 50 times. Isimnya, isim itu nombor satu sekali. Hari ni saya nak bagi ujian berapa kena tak isim dalam ayat ni. Bila kita kenal isim, bila tuan-tuan tahu itu isim, tuan-tuan nak kenal sebelum isim tu siapa. Sebelum isim tu, dengan ni sebelum isim ada 3 saja. Kalimah dalam Quran 3, isim yang haram. Sebelum isim tu sama ada haram, okey. Sama ada isim juga, okey. Sama ada fa'il. Okey. Takkan dia boleh? Bila sebelum isim tu haram, ada 4-5 saja. Ada haraja, ada istisna, ada 4-5 saja yang popular. Itu senang tu. Bila sebelum isim tu, isim juga dia jadi mudhaf, dia jadi ataf, dia jadi tabik. Okey tak? Agree tak? Sebelum isim tu ada fa'il, dia ada D1, D2, D3, D4, D5. Sebab fa'il ada 5 saja. Jadi habis tu tuan-tuan bolehlah baca buku dan duduk sendiri di rumah tak boleh. Nampak tak? You can see or not? Bagaimana kita fokus. Orang sekali dia belajar tajuk ribu-ribu tajuk belajar, lepas tu dia tak kenal isi Al-Quran. Itu masalah. Jadi tuan-tuan ya, kalau saya nak kata jangan marah. Inilah cara-cara orang Barat belajar. Mereka belajar betul-betul secara sistematik. As long as you kenal itu isim, maka dialah isim. Okey, tuan-tuan. Kita sudah ada 3,000 isim dalam Quran. Yang tuan-tuan memang kenal dia, tapi tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan tak sedar dia itu isim. Ya, kita ada 3,000 kalimah Arab dalam Quran yang wajib, yang kita dah tahu mana dia, tapi kita tak sedar yang kita tahu mana dia. Faham tak? Boleh tiba tak? Kalau dakwah, pakai tak dakwah? Dakwah pakai tak? Dia ni orang tabligh, pakai tak? Mari pergi solat, pakai tak? Mari kita pergi masjid, pakai tak? Orang Arab dia sebut masjid, cuma orang Terengganu dia sebut semajid. Itu salah. Dia ada 2 orang, itu bukan Arab, itu Melayu. Okey. Boleh tak? Kereta tu berjerembok. Berjerembok tu bahasa Terengganu aja ada. Orang lain tak pakai. Betul tak? Jadi saya bagi dulu ni yang 3,000 ni nak share untuk ganjaran pahala di Allah. Antara kalimah Arab yang memang Allah memanglah. Allah tu ada setengah orang itu bukan kalimah Arab. Itu kalimah Allah. Semula jadi untuk semua bangsa di dunia. Abad. Abad pakai tak? 1 abad, 2 abad, 3 abad kan? Abad tu maksudnya 100 tahun. Orang pakai panggil century. Yang kedua Arab. Arab, ni orang Arab. Arab tu makna dia Arabah. Arabah ni maksudnya pindah kandang. Orang Arab ni dia punya budaya pindah kandang. Sebab itu Allah Ta'ala bagi dia nama Arab. Tapi dalam Quran Allah tak sebut nama orang Melayu. Tak ada. Arab saja. Lepas tu kalimah Adha, kalimah Ain. Ada Ain. Ain makna dia hari raya. Tapi setiap kalimah insya-Allah ada root. Ada root, akar. Akar dia boleh jadi fi'il madi, boleh jadi isim mufrad. Itu kena ingat tu tanda dia dengan. Okey. Ain hari raya. Akar dia ada. Akar dia ada. Root dia ada. Ada. Isim dia int. Ni saya ni ain ni kita kata Aidul Fitri, root dia ada.
Ingat, ada, dalam ada ni ada buah. Ingat kita. Bila kita cari root, maka dia akan refer kepada ganti nama buah. Ada maknanya huwan, dia seorang lelaki telah kembali. Kalau ini perkembalian isim. Idul Fitri kembali semula jadi. Artinya bila setiap raya kita bermaaf, kita umpamanya kita berziarah, kita melawat, itu artinya sebenarnya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna Eid. Ya. Kalau sebut Eid salah. Kalau kita sebut Eid salah. Bunyi dia Eid. Idul Fitri. Eid. Kalau ada orang sebut Eid salah. Eid. Macam Adha. Adha tu korban. Lalu dia Dahiyah. Ya? Ni Adha ni artinya korban. Lalu dia Dahiyah. Kita kena sakit mereka tangan. Dahiyah. Adha ni pengorbanan. Dahiyah, dia seorang lelaki telah berkorban. Maksudnya ya. Okay. Macam tadi abad. Bunyi dia abadun. Abad yang sebelum tu dulu dia abadah. Abadah ni maknanya selama-lamanya. Kita panggil sampai berabad-abad. Tapi satu abad 100 tahun. 100 tahun. Boleh? Ya tadi ni kita kata abad ni. Abad ni dulu dia abadah. Bila kita analisa, semasa saya belajar dulu, orang putih tak nak keluar kerana tak ada bahasa Inggeris yang dipakai dalam bahasa Arab yang dipakai dalam bahasa ini. Tak ada. Dia tak ada. Dia keluar tak banyak. Assalamualaikum. Abad dulu dia abadah. Abadah yang maknanya dia telah lama duduk sini. Abadah. Kita kata ilal abad sehingga berapa lama. Jadi ingat, abad tu maknanya lama. Tapi makna abad sebenarnya 100 tahun. Kita mari menurut ke istilah orang ni khusyuk. Jadi tuan-tuan, sambil-sambil ingat ya, kita nak nasib ni desain yang terpakai dalam masa kita yang kita dah sedang. Minggu depan insyaAllah saya akan bagi slide semua soalan lagi. Sebab saya kena berfikir untuk jumpa. Ini sebahagian lagi. Kalau tuan-tuan ada terjumpa, tambah. Ikut Dr. Amran kat sini 3,000. Dr. Amran ni IKN duduk di mana berapa ni. Saya takkan habiskan ini simpan ni. Setiap masa rokok saya takkan habiskan ini banyak. Satu bit 3,000 kata. Okey. Ya. Google. Cuba tu lah. Cuba tengok. Cuba tengok. Kalau Google dia senang, boleh tolong saya. Okey. Ada. Allah jadi Melayu kan. Okey. Lepas tu perkataan ahad. Ahad ini satu. Ahadun. Isim dia ahadun, flu dia ahada. Telah disatukan. Ingat, kalau ahadun satu isim, kalau ahada maknanya dalam huruf ahad. Kalau wahid yang benar. Ingat tak kita belajar nama tartib mak sini? Saya tak boleh sentuh dengan detail setiap benda, takut tak sempat. So ya. Lepas tu perkataan pernah pakai tak aman? Aman. Negara ni aman.
Aman, ya. Ni. Aman. Cuma kerja dia aman ya. Ru dia amanah. Amanah. Bila ru amanah, ingat di bawah ru ni, setiap ru duduk near domain hua. Jangan lupa ya. Amanah. Ada. Ya. Google. Nanti Najib balik rumah Puri. Puri? Ada berapa ribu? Kalau dia bawah Wikipedia berapa lebih kurang? Semua ada lah. Ini saya ingat sikit. Ini Ustaz ingat ni. Ada ya? Mana kalau dia kurang pada saya lebih pada dia. Okey, tuan-tuan, kita tak habis semua ni. Kita akan buat beberapa saja, cuma bagi contoh. Nanti sikit-sikit kita akan buat. Ya. Kita tengok perkataan Arab yang telah di Melayu. Kita tahu apa Tapi baru saya baca ni. Okey. Nah, tuan-tuan, sesungguhnya perkataan apa tu aman, amanah. Dalam Quran amanar rasulu bima, ada tak? Tu ruh dia. Ingat, semua ruh dia dari Al-Quran. Amanar rasul. Isim dia aman. Akal. Awak ni banyak akal. Akal ni ruh dia akal. Ingat, setiap ruh, setiapnya ada ruh. Ya. Tapi kita pakai akal. Dia ni buah akal. Tak buah akal tu buah hal akal. Ya. Arab dia aklun. Isim dia al-aqlu. Ruh dia akal. Ni akal kita baca kan. Jadi ruh dia akal. Akal. Ya. Ruh dia tak mandi lah. Ya? Banyak mana? Tengok situasi ayat. Itu maksud Melayu. Bahasa Melayu. Ini ruh dia akalan. Kalau kita nak jadikan isim dia kilon. Kilo ni orang berakal. Tapi orang Melayu kata akal. Awak ni buat akal. Buat akal tu buat hal. Awak ni akal sungguh. Akal tu dia boleh jadi berfikir, boleh jadi pandai. Dia ni orang berakal. Dia tambah pula ber pada akal tu. Tambahan ber. Okay. Boleh? Satu lagi perkataan abdi. Abdi ni maksudnya hamba abdi. Tapi dalam bahasa Arab dia panggil abadah. Dulu dia ya, abdi. Bahasa Melayu abdi, bahasa Arab abadah. Dulu dia abadah. Dia telah memperhambakan abadah. Ya, ibadah isim. Isim. Okay, kalau dipakai ibadat, mari kita buat amal ibadat. Amal ibadat, dulu dia abadah. Orang Melayu pakai abdi. Orang Melayu dia pakai abdi ataupun hamba abdi. Dia pakai hamba. Dia ni jadi hamba abdi dulu. Hamba lagi, abdi lagi, dua benda yang sama. Macam kita kata macam atok juga lah. Atok Melayu. Perkataan abjad. Dari abjad. Abjad ni bukan perkataan Arab. Perkataan dulu. Dia perkataan Parsi. Cuba tengok Tuan Haji ni. Abjad tu perkataan Parsi ke apa? Parsi ke apa? Tengok. Tapi dalam kamu dia kata tak, cari Arab tak jumpa. Ada salah? Tak ada salah.
Kalau tak ada, yang saya punya lagi hebat pada Google. Tak apa, ini untuk renungan saya. Maksudnya di sini mungkin lebih daripada 100 lebih lah, lebih daripada 100 ni. Kalau kira ni lebih daripada 100. Jangan ada setiap pelanggan tu saya letak nombor tu kan. Itu nombor tu 4 hari dulu. Nombor 42 tu kan. Ada 42 tu, jumlah 42 untuk pelanggan ni. Itu 4 hari dulu. Yang 2-3 hari ni saya tambah balik. Dah tambah jadi dekat 50 ke lebih kurang. Cuba bilang lah. Tapi tak kat sini. Ada dalam komputer. Okay. Jadi inilah sebahagian daripada isim yang telah kita pakai di dalam bahasa kita. Okay. Cuba tengok yang di bawah huruf H. Di bawah H. Haji. Haji kan? Orang Melayu panggil naik haji. Orang Arab dia kata haji, dia kata haj. Tengok pergi Mekah. Haj tu mana? Orang haji. Haj. Kalau kita pergi buat umrah pun haj juga. Kerana tak ada perkataan untuk pembuat umrah. Haj. Okay. Sebab haji dengan umrah sama, makna dia menunggu pada Allah. Okay. Haji tuan, haji ini bunyi dalam bahasa Melayu. Tapi bahasa Arab dia hajjah. Hajjah artinya menuju. Hajjah, yahujju, hujjah. Maksud dah. Pernah dengar tak perkataan hujjah? Dia ni kuat betul berhujjah. Hujjah tu dari hajjah. Jadi orang berhujjah ni bukan nak cari kelemahan, nak cari satu matlamat. Matlamat berhujjah ni nak menuju kepada Allah. Kalau berlawan hujjah, nak mencari, nak menegak benar basah, itu bukan hujjah. Itu takwil. Takwil. Ini banyak betul takwil ni. Sebab itu kita tidak berapa popular hujjah. Sebab orang Melayu bila hujjah nak cari kelemahan orang. Betul tak? Dia sepatutnya konsep hujjah ni sebab untuk cari kebenaran. Kalau dia si A salah, okey, saya mohon maaf, saya memang salah sama ni. Tapi ada tak budaya kita berhujjah macam tu? Semua nak menegak benar basah kan? Sebab hujjah ni daripada hajjah. Hajjah ni menuju kepada Allah. Haj orang haji. Orang Melayu panggil haji. Haji ni orang yang baru lepas menuju kepada Allah. Tengok. Terus tengoklah bawah ni. Tak habis hari ni pun nak bincang. Cuma balik baca sendiri lah cari dulu lagi. Tengok perkataan F tu, Farhan. Kita pakai tak Farhan? Nama orang Farhan. Itu nama orang. Bila ada alif nun, macam Osman, Abdul Rahman, itu nama orang. Farhan nama orang. Tapi apa dia duduk dia Farhan? Ini Farhan. Duduk dia. Ambil dulu Fa, Ra, Ha. Fa, Ra, Ha. Belum betul lagi baca. Kalau nak baca betul, Fa, Ri, Ha. Tak ada Farha. Fa, Ri, Ha. Sebab dalam wazan Fa, I, La. Okay? Bagi betul kan? Mana dia gembira. Gembira. Ada dulu sahabat saya nama Farhan, tapi tak pernah senang. Susah sama Farhan ni. Bila pergi rumah dia, macam-macam lah aku nak pinjam berat student. Dia hari ni dah senang enak lah dulu. Pergi rumah dia, aku berat tak ada. Duduk student, tahu tak? Student dekat UKM duduk di ni. Duduk di Pajar Dalam, Pajar Dalam. Rumah sikit kau okay. Tak apalah tuan, sabarlah. Okay. Sekarang ni kita ini tinggal
Itu untuk panduan saja. Saya kata tadi, matlamat kita utama, kita nak mengenali isim. Isim. Jangan risau pasal makna. Cuba, ada dua ayat tu, ada dua perenggan. Cuba nyatakan isim yang tuan nampak saja, yang tak nampak jangan nyata. Yang nampak saja, yang tak nampak jangan. Dalam dua perenggan di atas. Lepas tu kita akan analisa siapa dia selepas sebelum dia. Jangan fikir selepas, sebelum dia. Tengok isi apa sebelumnya. Siapa sebelumnya? Adakah sebelumnya PN? Adakah sebelumnya isim juga? Allah. Siapa jadi Allah? Ingat tanda-tanda isim ada alif lam, tidak? Lepas tu dia ada tanwin, tidak? Lepas tu dia bercampur dua isim ke? Raja, ada inna, ada kana. Cuma saya nak latih supaya tuan-tuan ingat ya, tanda isim. Tuan-tuan boleh tak tulis date hari ni? 10 bulan ya? Nak circle ke garis je? Ya? Tanda je? Tanda garis ke bulat ke? Yang nampak, yang zahir. Nanti yang tak zahir tu kita ada kaedah. Yang tak zahir tu biasanya ada beberapa saja. Yang zahir yang besar. Ingat, kalau macam ba'duha tu dua ba'du tu satu isim, isim. Okey. Ukur rata dapat 11. Tapi kita tengok pasal benda saya. Okey. Sambil tu tuan-tuan kena ingat term-term yang biasa kita pakai macam kul tu memang makna dia katakan wahai Muhammad. Ya, itu fa'il amr ya. Kul huwallah tu katakan. Ati'ullah, ta'ala kepada Allah. Allah nombor satu. Ya. Sebab dia isim, bukan saja dia ada alif lam, tetapi dia lafaz yang maha agung. Dia panggil lafzul jalalah. Lafzul jalalah bunyi dia. Maknanya lafaz yang maha tinggi, maha agung. Kita pernah dengar kan lafzul jalalah kan? Lafzu tu lafaz, al-jalalah tu yang maha agung. Bunyi dia macam ni. Kalau dalam tafsir dia tulis bila Allah tu Allah dia tulis lafzul jalalah. Tuan-tuan kena ni lafzul al-jalalati yang maha tinggi. Okey, itu bunyi dia. Okey, yang kedua al-rasul. Ya. Yang tiga al-rasul tu tengok sebab dia ada alif lam. Ya. Dan yang kedua dia pakai ataf kepada Allah. Bila Allah isim, maka dia pun isim. Tapi kita dah tahu Ar-Rasul tu isim sebab Rasul. Yang ketiga Allah sebab dia ada inna. Allah tu sebab ada inna. Lepas inna tu mesti isim. Tulis inna ada 6 beradik. Itu yang dia orang punya kepala tu. Sebab banyak kereta kan. La yuhibbul kafirin. Memanglah al-kafiri tu maknanya dia kafir orang. Kalau tidak pun ada alif lam. Dan kalau tidak alif lam pun di belakang tu ada ya nun. Tanda dia isim. Ya nun tu mana isim ramai. Ya, untuk orang ramai lelaki. Kalau ramai perempuan alif ta. Ya, tuan-tuan ingat ya, saya akan ulang-ulang berpuluh kali. Kalau tuan-tuan tak ingat pun apa. Nanti bila ya nun lelaki, bila alif ta perempuan, itu je. Alif ta macam muslimatun. Alif ta kan? Perempuan lah. Okey. Seterusnya Allah. Innallaha. Sebab lepas inna. Sip. Lepas tu Adama. Adama Nabi Adam. Bapak kita tak kenal. Ya? Adama apa tanda dia? Tanda dia Adama.
Adam. Adam Adam. Nabi Adam apa? Kalau tak kenal Adam, Tak tanda. Dia dari tanda tak? Bukan pun tanda. Ini makna dia. Tadi betul juga apa tu cik orang kata Adam ni mana kekal. Ini Adam. mampu Dia? Yes, mamnu. Dia tak boleh tanwin. Dan dia apa tak boleh tanwin bu? Okey, bila Adam tu isim, wa Nuhan pun isim. Jangan kalau tak kenal Nabi Nuh. Oh, ni Nuh ni. Nuhan isim. Sebab bila pakai Adam, bila Adam tu, kalau Adam tu isim, Nuhan pun isim. Sebab wa tu dia akan ikut isim saja. Okey. Ala isim. Ala tu maksudnya keluarga. Apa dah? Keluarga. Macam keluarga Rasulullah. Ala baik, betul tak? Dia panggil Ala Imran dan Ala Imran. Ala tu maksudnya keluarga Imran. Ada orang tu baru tahu ke apa? Baru tahu. Cik baik datang ni. Cik baik datang. Gini. Apa kata datang ni? Ala Imran. Bukan alif lam. Kan al tu makna dia macam Nabi dipanggil al-bait. Al-bait mana keluarga baik. Keluarga baik ni baik tu Baitullah. Jadi Nabi tu bersandar kepada Baitullah. Jadi ya. Wa ali sayyidina. Ali sayyidina. Keluarga penghulu kami. Betul? Baru tahu sekali. Duk baca tak tahu mana. Duk baca tahiyat berapa tahun kan? Wa ala Imran dan keluarga Imran. Ni Ibrahim sama juga. Isim al satu, Ibrahim satu. Wa al Imran keluarga Imran. Ya, Keluarga di sana saya ni. Keluarga itu. keluarga ya. Al alamin seluruh alam. Dia sepatutnya ala Ibrahimi, tapi Ibrahim tu isim yang tak boleh dia tetap bagi atas. Dia panggil mamnu' min as-sarf. Tu dia sikit isim yang tak boleh di tanwin. Dia baris atas, baris bawah sama je dengan baris atas. Ibrahim, Adam, Imran, isim yang tak boleh tukar baris. Ya? Kecuali baris. Tengok. Sepatutnya ala Ibrahimi sebab keluarga Ibrahim. Ya. Tapi Ibrahim tu tak baris atas sebab dia mamnu' min as-sarf. Mamnu' min as-sarf mana isim yang tak boleh ditanwin. Ya. Betul ni mamnu'. Mamnu'un min as-sarf. Sarf tu macam pecah. Nas-sarfi. Okey, tuan-tuan, macam Muhammadun dia boleh jadi Muhammadan, betul tak? Dia jadi Muhammad din. Ini maknanya dia boleh saraf. Ini mamnu' ni tak boleh saraf. Tak boleh tanwin. Memang ada dalam buku gitu. Dia beritahu saudara nama-nama yang macam ni dalam Quran. Nanti sampai masa kita bagi. Cuma tuan-tuan tahulah yang tidak boleh bertukar baris dia. Kecuali begitu je lah. Okay. Jadi perenggan pertama kita ada 12. Betul tak? Ya, betul 12. Saya ulang balik ya. Allah, Rasul, Allah, Al-Kafiri, Allah, Adam, Nuhan. Tengok Nuhan. Nuhan bukan mamnu' as-sarf. Kalau dia mamnu' as-sarf kita Nuhan saja. Sebab dia ada Nuhin, ada Nuhun. Okey? Ya. Bila kita belajar Quran baru kita tahu mana kalimah-kalimah yang tak boleh disarf. Inilah kehebatan Quran. Kalau kita belajar tak tahu. Lepas tu ala Ibrahim, ala Imran, lepas tu ala al-alam. Okey. Betul tak 12?
Jadi tuan-tuan, kita latih. Ini ayat ini level 3. Level 3 daripada 5 level. Nanti kita tengok ayat yang 5 level di bawah tu. Apa mesti isi lepas wah? Lepas wah, tengoklah kalau sebelum wah tu isi lah. Dia atas ni dia ikut isi sebelum. Kalau isi sebelum tu laki, dia pun laki. Kalau isi sebelum tu mamnuk, dia pun mamnuk. Sama je. Okay. Lepas tu atas tabek matuf. Kita panggil tabek. Tabek matuf. Dia ingat tabek ada 4. Okey, okay? Tak apa tuan-tuan. Jangan segera-segera, sebab Al-Quran pun Tuhan berkata wala ta'jal bil Quran, jangan nak cepat belajar Quran ni. Bukan saya kata, Allah Taala cakap sikit-sikit lah. Ya. Lepas tu hari ni dah dapat dah boleh balik tadi kan. Hai balik. Sikit-sikit. Jangan sikit-sikit. Okey tuan-tuan. Ini level 3. Di bawah level 4. Dekat-dekat. Level dia maksudnya isim-isim tu susah kita nak faham. Tak percaya tengoklah yang keempat tu. Okey. Sekarang ni cuba kita lihat yang keempat tu. Berapa semua? Kita tengok yang keempat. Tuan-tuan ambil berat ya. Dan lepas kita ni kita minum sekejap, lepas tu kita analisa. Baik, tak apa yang tak semua. Okey. Tuan-tuan. Okey. Tengok yang kedua. Zurriyatan. Zurriyatan 1. Nama dia makna dia zuriat. Kita pun pakai kan? Dia ni zuriat, ni zuriat saya. Zuriat tu maknanya keturunan. Ba'du 1. Yang saya tu apa ni tak? Ya? Tak. Tak ada. Tak tu makna body dia. Zurriyatan. Itu baris atas kan? Ya. Sebab dia boleh jadi zurriyatun. Dia boleh zuriyatin, tapi dalam ini dia zuriyatan sebab jadi tabik pada isi sebelum tu. Kalau tuan-tuan boleh baca itu, ya Allah bagusnya. Jangan fikir mana, oh dah boleh dah. Ya? Tengok-tengok ayat tu, zuriyatan. Kenapa zuriyatan? Kita pun jawab, dia jadi tabik kepada ayat sebelum tu, Adam. Tengok mana ada isi pada atas sebelum tu. Dia ikut. Okay, next. Ba'du 1. Zuriyatan 1, Ba'du 2, Ha 3. Oh. Ha. Ingat bila domeh di belakang bunyi ha, hu, hi, sebelum tu isim lah. Ingat tak? Tak ingat petua ni. Okay. Ya? Jadi Ba'du ha tu 2. Ba'du ha tu sambung. Okey. Ba'du tu makna setengah. Setengahnya. Setengah ke setengah. Ba'din 1. Jangan lupa Ba'din tu daripada Ba'du ha tadi isim. Tengok sebelum tu ada haraf jar, ingat tak? Jadi Ba'din tu dia dikepung oleh min. Ingat tak? Wallahu 1. Jadi berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5 dah. 5. Sami'un alim 6, 7. 6, 7. Imra'atu, wanita nama dia 8. Imra'atu tu wanita Fir'aun. Siapa dia ni awak ni? Siapa dia ni awak ni? Isteri Imran siapa dia ni? Siapa nama dia? Ada nama tak? Okay. Imra'atu 1, Imran 1, Rabbi 1, Inni 1, Nazar tu 1, mana saya? Okey, ajar boleh? Nazar tu Nazar fi'il madi. Daripada nazar, saya bernazar. Kita pun pakai ni, saya bernazar. Kalau anak saya berjaya, saya nak sembelih kambing seekor kan, bernazar. Jadi Arab dia nazara. Ini saya. Dalam tu ada anak. Domain. Ya. Ya. In. Daripada in. Ya betul isim dia.
Tu. Ka. Laka. Ya, saya bernazar kepada kau. Kau laka. Ka. Ma. Apa. Ma tu bukan nafi. Apa dalam perut saya ni, kalau ada muharrarat, hidup, sihat, saya nak sedekahkan untuk menjadi apa tu? Untuk menjadi khadam kepada rumah ni kan. Okey, ma satu, nun satu, lepas tu i satu di belakang tu, muharrarat satu, lepas tu fataqabbal minni, ni satu, innaka, ka satu, anta satu, as-sami'u satu, al-alimu satu. 22. Bu, mana satu lagi bu? 23. Inna dengan kau tu. Inna, ka dua. Inna satu, inna haraf. Ka tu isim, domain. Ka isimnya. Ya. Inna ka. Inna tak? Ya. Ka tu. Ka domain muttasil. Ke Inna dengan balik dia. Inna dia boleh dia. Isim inna. Yang mana isim inna? Kan? Ka isim inna lah. Ke ada yang saya terlupa. Ya? Qalat je. Ya, T satu. Di bawah qala tu ada domain ya. Qalat. Jadi 20 3. Qalat tu ta tu. Ta tu mana dia? Ya. Tapi itu saya tak sebut tadi. Qalat. Sebab kenapa dia qalat? Sebab imra'ah tu perempuan, apa tak? Imra'ah maksud dia terkadang kalau berkata wanita Firaun, perempuan Firaun kan, imra'ah tu perempuan. Sebab tu dia kata qalat sebagai perempuan kan. Okey. Tak jumpa lagi yang mati tu kedua badan. Ya, dua. Betul. Dua isim. Ya. Dan masuk tadi. Batnun satu, anda satu. Betul tadi? Betul. Tapi Ni tu dia dua. dua isi. perut saya. Kira dua. Perut satu. Kira dua. Dia ke gitu. Kira dua. Perkataan tu satu isi. Dua. Batni dulu Tuan Haji Imam Radhi. Batnun campur dengan ana, jadi batni. Kalau kata batnu ana, boleh juga. Dia kata ini baru belajar di Ar-Rahmah. 22 tu. 23. 23. Tuan, ini level 4. Maknanya kita akan bawa ayat level 5 daripada 5 level. Okey, sekarang ni kita berhenti setakat level 4. Tuan-tuan boleh minum dulu. Nanti kita nak analisa. Kita nak tengok daripada isim fa'il haraf, siapa yang duduk di belakang isim untuk menentukan subjek. Jadi isi. Ya. Kau dah kenal isim, apa dah tu? Balik awal. Nak balik awal sahaja. Okey, tuan. Kul ati'ullah, katakan wahai Muhammad, ta'ala kamu akan Allah dan Rasul. Dan jika mereka itu abai, sesungguhnya Allah tidak suka orang kafir. Ya. Sesungguhnya Allah itu memilih Nabi Adam, Nabi Nuh dan keluarga-keluarga Ibrahim dan Imran untuk menguruskan alam ini. Ya. Untuk Allah tu artinya atas alam itu, maknanya mengurus alam. Nabi kepada seluruh alam. Tengok daripada mereka ni turunan Nabi kan. Daripada Ibrahim datang Nabi Muhammad, kita. Imran tu moyang dia lagi. Okay. Zuriatan apa? Zuriat demi zuriat. Mustafa tu. Ya. Mustafa. Istafa tu memilih. Kalau nama Mustafa, orang yang terpilih. Istafa memilih.
zuriyatan ba'daha min ba'din, zuriat demi zuriat, dan Allah itu Maha mengetahui lagi mendengar. Ya, Maha mendengar lagi mengetahui. Betul tak? Lepas Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, Isa, itu adalah zuriat demi zuriat kan? Turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Telah berkata Imran, ya, isteri Imran, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepada engkau dalam perut aku ni, ya, muharrara artinya beriman, ya. Beriman, nescaya terimalah daripada aku, sesungguhnya engkau Maha mengetahui lagi Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Okey, tak? Kita lihat Allah dihimpit oleh perbuatan ati'u. Apa tak? Ya? Ayat yang pertama ke? Ya. Dihimpit sebelumnya. Ya. Tengok yang paling dekat dengan Allah. Kul ati'ullah. Ya. Okey. Okey. Kita buat begini, ya. Senang, ya. Dan memang tak habis ni, kita salin je lah, ya. Sebab ini kita mula apa? Real. Ya. Ingat, dalam Al-Quran itu ada 3 perkataan saja, isim, fi'il dan haraf. Ya, Quran ada yang pertama isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga haraf. Okey. Yang penting sekali ni isim. Okey, isim. Isim dia boleh dihimpit sama-sama isim. Yang pertama isim plus isim jadi apa? Yang dia jadi lepas tu yang kita kata medan. Dulu kita kenal dengan medan, atau kita kenal dengan jabatan, atau kita kenal dengan structure. Ingat tak? Daripada medan jadi structure, dan structure jadi jabatan. Ingat ke tak? Saya kena perkenalkan term tu. Okey. Isim campur dengan dihimpit oleh fi'il, dia jadi apa? Kemudian isim juga dihimpit oleh haraf, dia jadi apa? So kita tengok dalam ayat ni. Okey. Jadi perkataan tadi ati'ullah. Ati'u fi'il amal. Okey. Ingat saya beritahu dalam fi'il ada orang. Orang tu fa'il. Okey. Ingat fa'ilnya waw. Ta'atlah kamu. Fa'il dia ada fa'il. Ada fa'il. Fa'il dia ati. Fa'il dia waw. Campur dengan isim. Kalau fa'il, isim, di berapa? Tak boleh buka. Di berapa? Fa'il, isim pada atas, maf'ul bih. Tuan-tuan, ini fa'il, ini fa'il, ini maf'ul bih. Okey? Ini fa'il, wa ni fa'il, tapi fa'il tu dalam ni Allah ni isim pada atas, Allah ni jadi maf'ul bih. Jadi fa'il, isim pada atas ni kita kata maf'ul bih. Kita kata maf'ul bih. Setiap isim pada atas adalah maf'ul bih. Ta'atlah kamu akan Allah. Siapa yang kena taat? Kamu. Siapa yang patut ditaat? Allah. Jadi fa'il, Allah. Tengok di berapa? 3. Di 3. Jadi susunan ni adalah di 3 daripada 5D. Di 3 ke di? Bukan. Struktur ayat. Struktur ayat. Doktor maksud apa tu? Struktur ayat? K3B. Dia K3B. K3B. Yes. Atiu, Allah. Di 3.
Tapi isim tak nampak. Isim bersambung. Kita tak isi mana? Tak kira. Itu kita nampak. Kita nampak. Kita nampak. Tak kira. Oh, tak kira. Tak kira. Itu yang kita nak analisa ni. Yang ni kita tak kira. Pasal tak nampak. Dia bercantum dalam tu. Kalau Cik Wan nak kira, kita kena kata nampak tak nampak. Ini yang nampak saja. Boleh? Okey. Teman-teman. Okey. Pelan-pelan ya. Soalan mana lagi? Ya. Okay, are you with me? Yes. Yes, sir. Semangat tu. Pelan-pelan ya. Tak apa, ini balik awal, jangan risau. Saya sekolah dulu kalau betul besok nak cuti kan, mesti balik awal. Tapi bila saya memegang sekolah sedar atau razak, cikgu-cikgu selalu kata, "Buat benda, macam mana hari ni? Besok cuti, budak-budak nak balik ni." Itu macam biasa. Macam biasa tu pukul 9 juga lah kan. Kalau penentu dulu, pukul 10 dah lepas lah. Sebab parent dah menunggu dah kat luar tu nak ambil. Jadi bila saya keluar, saya boleh pagar, parent semua menyampah tengok. Menyampah. Sebab tak boleh balik awal. Sebab dasar mana boleh. Okay, tuan-tuan. Ini fa'al. Ini fa'al, dalam ni fa'al iaitu wa ni fa'al, tak nampak, dipanggil fa'al yang bersambung atau bersembunyi boleh. Jadi fa'al ni dia mesti pada depan. Fa'al, tapi tak nampak bagi depan dia sebab dia tetap. Dia harap, dia domain tak nampak. Jadi ini fa'al, ini maf'ulun bi. Tapi fa'al ni duduk sini dia tarik tak nampak. Fa'il dia domain yang tak nampak. Okey? Tak nampak. Sebab dia tetap, dia tak nampak. Jadi tapi dia fa'il tak? Dia fa'il tak? Jadi bila kita kenal dia ni fa'il dan isim yang baris atas dalam ni jadi maf'ul bih, sebab dia dari baris atas, ini tak nampak. Jadi arti yang ni sebenarnya subjek. Sebab dia fa'il. Subjek. Cuba lihat subjek. Ada tak subjek fa'il? Ni kena buat key baru lah. Ada subjek. Saya bagi dulu ada subjek, objek, predicate. Ingat tak? Cuba buka. Tak ada situ Cik Wan. Yang baru-baru ni. Yang kecil. Oh, yang kecil tu. Yang kecil. Yang kecil pun tak ada. Dan ini saya beritahu saya beritahu ni dalam bila kita kena isim bagi depan bagi tak bagi bawah Al-Quran, kita akan kenal dalam Al-Quran tu ada 5 jabatan. 5 jabatan isim. Satu dipanggil jabatan subjek. 2 jabatan predicate. 3 jabatan objek. 4 jabatan keterangan. 5 jabatan tata bahasa. Jadi tuan-tuan, antara jabatan subjek ni, satu dia mubtada, 2 fa'il, 3 naib fa'il, 4 isim kana, 5 isim inna, 6 isim la. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey tuan-tuan. Ini dia adalah isim yang terpenting dalam Quran. Yang pertama sekali, bila dia difa'il, dia jadi jabatan subjek. Subjek tu utama. Hati Allah Ta'ala kamu akan Allah. Siapa dia kamu? Siapa dia kamu? Kita semua. Kita semua wajib taatkan Allah. Dalam ayat ini yang kena taat adalah Allah. Jadi Allah tu dia objek. Dia objek. Jadi dia jabatan objek. Sebab dia mampu lebih. Ya. Kenapa dia macam ni? Dah masuk. Ya. Dah masuk dah jabatan.
Okey. Dalam set cuma masuk nama jabatan. Tuan Nabi Allah. Kita di sini kita nasib baik kita ada. Buka telefon, Ustaz. Nama-nama jabatan dalam isim. Ya? Dah masuk dah? Ya, ada. Ada. Ini sebagai model ada. Terima kasih Tuan Abdullah. Buka telefon. Tengok kita punya WhatsApp. Okey. Ada dah? Okey. Yes. Sunday Class Group and Great Mall Abdul Al-Zawawi. Okey. Okey. Isim. Okey. Isim. Tengok ni. Jabatan. Jabatan isim dalam Quran. Yang pertama jabatan subjek. A mubtada, sama dengan saya. B fa'il, 3 naib fa'il, 4 isim kana, 5 isim inna, 6 isim la. Dengan tanda-tanda semua sekali. Jadi bila kita belajar nahwu saraf, tuan-tuan, dengan sebab baris ni kita boleh kenal mana dia jabatan penting dalam Quran. Jabatan penting dalam Quran. Jadi kita tengok dalam Quran, tuan-tuan tengok ayat dalam Quran. Tengok. Kul atiullah. Ada tuan-tuan jumpa tadi 12 isim, betul tak? Jadi antara 12 isim ni mana isim yang penting? Tidak semua penting. Mana isim yang penting? Isim yang penting, isim tu jadi subjek, penting. Jadi mubtada, penting. Jadi isim kana, penting. Jadi isim inna, penting. Ada tak jenis isim inna? Ada tak isim inna? Ada. Inna Allah. Allah tu isim inna, jadi subjek, penting. Setiap yang ada inna, isim selepas tu adalah subjek. Tuan-tuan, tuan-tuan jangan risau. Biar kita habis 50 kali ni, tuan-tuan dapatlah bezakan mana subjek, mana tu. Okey, tuan-tuan. Allah, isim paling atas. Dalam Quran kita kata maf'ul bih, betul tak? Betul tak? Maf'ul bih, bi sebelah, betul tak? Setiap yang maf'ul bih, dia jadi jabatan objek. Tak penting. Cuba tengok jabatan objek. Buka balik. Nah, jabatan objek nombor 3. Nampak tak? Nampak tak nombor 3? Nombor 3 tu jabatan objek. Setiap isim yang memegang peranan maf'ul bih, baris di atas, dia adalah duduk di jabatan objek. Jabatan nombor 3. Jabatan nombor 1 ada 6. Okey. Jabatan nombor 2 ada berapa? 4. Jabatan nombor 3 ada 1. Jabatan nombor 4 dan nombor 5 ada tu. Jar majrur atas salah zaman tu. Jadi kalau tuan-tuan perempuan yang saya hormati sekalian, boleh kenal isim dan boleh kenal allocate according to the jabatan. Itulah yang kita nak belajar sebenarnya. Dalam Quran tu bukan semua isim tu yang utama. Ada yang utama, ada yang hiasan, ada yang unsur sastra, ada yang jadi mangsa. Betul tak saya kata? Ini ahli tafsir dah buat pembagian tu. Ustaz, kalau kita tengok ayat pertama tu saja. Dia cakap buat di semua tu subjek. Objek. Dapat sama mungkin. Tapi yang kedua awal tu Pak Inallah. Innallah saja. Subjek lah. Sakit. Inallah. Ya. Innallah saja. Fa innallah saja. Innallah saja. Okey. Di antara fa inna dengan inna mana kuat? Bila kita belajar dalam surah, kita nak tahu mana kuat antara fa dengan inna. Fa lagi kuat. Kalau fa inna lagi kuat dengan inna. Fa inna maka Allah. Kalau inna sesungguhnya Allah. Fa inna maka sesungguhnya Allah. Itu kuat. Jadi emphasize more than compared to without fa. Itu gunanya kita nak belajar dalam surah. Yang jadi subjek tu lepas fi'il. Tak mesti. Yang jadi subjek ada 6. Jangan sedut. Ini main tarikh punya ni. Ada 6. Yang pertama sekali mubtada. Okey. Yang kedua khabar fa'il. Betul fa'il. Fa'il ni lah. Ni dah. Yang ketiga naib fa'il. Naib fa'il tak di sini. Naib fa'il
Yang fa'il yang hadis lepas itu. Yes. Yang tidak ada fa'il. Yang tidak ada fa'il. Yang keempat isim kana. Yang kelima isim inna ni. Isim inna lagi. Yang keenam isim la. Ada 6 semua sekali isim yang memegang jabatan subjek. 4 bagi depan, 2 bagi atas. Tuan-tuan jangan pedulikan yang lain lagi tu. Yang itu ambil dulu. 6. Isim ada 23 struktur semua. Ingat tak? Ingat tak? 23 tolak 6 tinggal berapa? 17 itulah dia bagi dengan 4 jabatan lain. Yang penting sekali jabatan subjek. Nama pun subjek. Subjek itu tajuk utama. Tajuk utama subjek. Boleh? Tuan-tuan nampak dah ni apa yang kita nak belajar? Kena tak isim? Bila kena isim, kena jabatan. Ada 5 jabatan. Yang pertama jabatan subjek utama. Ada 6 jenis isim di situ. 4 bagi depan, 2 bagi atas. Itu saja. Macam kita kata La ilaha itu isim la, kerana ada la. Itu jabatan utama. Nama dia isim la. La hawla isim la. La ilaha itu isim la. Jadi itu jabatan utama daripada baris atas. Ingat, 2 baris atas, 4 baris depan. Akak tu mengajar lagi sini. Jadi tuan-tuan, kita fokus ni. Fokus kita mengenali isim. Bila kita kenal ada isim, kena baris. Okay. Bila kita kenal baris, kena jabatan. Okay. Kita dah jumpa ni ya. Ini di sini jabatan subjek, boleh? Ini jabatan objek, boleh? Okay. Seterusnya, war rasulah. Ni war rasulah. Tadi? Tak apa, tuan-tuan jangan risau, kita pelan-pelan. War rasulah. Allah jadi objek, maklubi. Tuan-tuan salim surah yang Tuan Haji Dollah bagi tadi. Salim surah kaum maklubi tak? Perempuan ni bukan apa? Keliru. Tak apa, bukan apa, keliru. Tak, betul? Kali gitu, kali gini. Inilah subjek tu yang fa'il tu lah. Subjek tu yang ya, fa'il tu lah. Sebab setiap yang fa'il jadi subjek. Subjek tu yang fa'il tu lah. Kemudian setiap yang jadi maf'ul bih jadi objek. Dan setiap maf'ul bih mesti bagi atas. Tengok Haji Dollah bagi dah betul dulu. Betul tak kan? Okey. Kita tengok ni, tengok. Atiullah wa rasulah. Betul tak ayat ni? Betul tak Bu? Betul ya? Rasulah. Okey. Tuan-tuan. Siapa dia sebelum Ar-Rasulah? Allah. Disertai dengan waw. Waw ni waw ataf tak? Jadi di sini kita tak ada kata isim dengan fa'il. Di sini isim dengan isim. Isim dengan isim. Jadi kita letak sini Allah wa rasulah. Bila isim dengan isim sama tak bagi? Tak. Kalau atas dia akan jadi tabi' diikut isim ni, ikut isim ni. Jadi ar-rasulah ini Allah ni tadi dah kita ambil ketika dia dengan fa'il. Okey, dia jadi fa'il. Setuju? Jadi ar-rasulah kita tak ambil lagi. Tapi ar-rasulah dia diipit oleh Allah dan ataf. Jadi bila dia diipit oleh Allah dan ataf, kita kata tabi'. Ingat, tabi' baris atas. Ingat, bila tabi' dia jadi jabatan. Jabatan apa? Jabatan tata bahasa. Jabatan tata bahasa. Bila tata bahasa ayat ini Ar-Rasulullah tak penting sangat. Sebab dia tabi' saja. Dia maksud sebab dia ikut Allah. Jadi kalau tabi' tata bahasa, jadi tuan-tuan kena tahu itu je. Setiap yang tabi' jadi tata bahasa. Tata bahasa penting dalam ayat. Saya makan nasi bersama ibu saya. Yang penting saya makan.
Nasi tu objek. Ibu saya tu jadi tata bahasa je. Kalau tak ada ibu saya makan juga. Macam tu cerita. Itulah dia unsur-unsur dalam sastra Quran. Ada 4 unsur besar. 1 subjek, 2 predikat, 3 objek, 4 tata bahasa, 5 keterangan. Keterangan dulu. 1 subjek ada 6, predikat ada 4, dan objek ada 1. Lepas tu keterangan ada berapa? Tengoklah tu. Tuan-tuan balik salin balik keterangan ada berapa? Yang 5 sekali 9. Yang 5 sekali tata bahasa. Ingat tu. 7. Ingat semua tu je. Tuan-tuan ingat. Subjek, predikat, objek, keterangan, tata bahasa. Subjek ada 6, mubtada, khabar, mubtada, fa'il, naib fa'il, lepas tu isim kanan, isim inna, isim lah. Ingat tu je. Itu je kena hafaz. Nafas. Okey. Kita tengok sini perkataan. Kenapa dalam Iraq ni dia kata Rasulullah Ma'atub? Sama lah, Ma'atub tu atau Oh ya. Ma'atub tu kena ikut. Rasulullah tu Ma'atub. Ma'atub tu tabik lah. Nama komodit tabik. Ma'atub ni kena ikut. Tabik ataupun sebut matbuk pun boleh. Matbuk kena ikut. Ya? Ada dalam pun ni. Ada. Pusat dalam dia ada 3. Naat, taukid, badan. Badan. Itu naat, taukid, badan tu tabik lah. Dia punya common dia tabik. Tadi usul dia tabik. Boleh? Okey, kita tengok lagi sekali. Tengok di mana lagi isim yang seterusnya. Allah. Nampak tak Allah? Allah dikepung oleh inna. Nampak tak? Fa'inna. Ni dah. Ni. Tengok sini. Allah. Pada dia Allah, tapi dia dikepung oleh inna. Dengan sebab ada inna, maka Allah di bahagian atas. Okey? Setuju? Jadi bila inna, selepasnya isim, dan isim bahagian atas. Isim bahagian atas ni nama dia isim inna. Dan setiap yang isim inna dan badannya mesti atas, dia adalah menjadi subjek. Cuba tengok yang teknologi subjek ada tak isim inna? Tuan-tuan hafal isim inna. Isim inna. Setuju tak? Isim inna kan? Okey. Sekarang cuba kita hafal apa tu yang kita dah belajar ni. 1 fa'il, 1 fa'il, 2 isim inna. Itu di bawah subjek. Memang pun dia menjadi subjek sebab inna tu taukid, sesungguhnya Allah. Allah itu. Okey. Inna Allah la yuhibbul kafirin. Al-kafirin. Okey, boleh kita teruskan? Al-kafirin makna dia sesungguhnya Allah itu tidak suka orang-orang kafir. Allah tak suka siapa? Tak suka orang kafir. Jadi orang kafir itu tuan-tuan, dia jadi maf'ul bih. Ni tuan-tuan, ni tuan-tuan tengok ni. Ni al-kafirin. Ni kafirin ni. Ni la, tuan-tuan ni la yuhibbu. La yuhibbu. Di dalam yuhibbu ni ada fa'il. Dia tak suka. Siapa dia? Allah. Dalam ni ada fa'il iaitu huwa. Ini fa'il ni tersembunyi. Yang tadi saya kata jangan ambil kira isim yang tersembunyi. Yang tersembunyi ni iaitu huwa, duduk dalam la yuhibbu ni. Sesungguhnya dia takdir siapa? Allah. Allah nampak tak tadi? Tak nampak tambah ni kan? Tapi tersembunyi. Jadi bila dia tersembunyi, dia fa'il tersembunyi. Jadi bila fa'il dah ni, ini lagi satu subjek. Betul tak? Betul tak? Subjek ni tak nampak. Bila fa'il maf'ulun bi di berapa? Di 3. Sama dengan tadi kan? Ingat tuan-tuan, kalau dalam satu ayat itu jumlah fi'liyah ada D3, ayat di bawah pun D3 juga. Diikut. Itulah dia, kita kena belajar dalam musyawarah.
Allah tak suka. Inna Allah la yuhibbu al-kafirin. Ini al-kafirin. Tanda dia dimaksud ya, iaitu dia jamak muzakkar salim. Dia jamak. Ya dia artinya maksud. Tu Allah suka orang kafir. Jadi di sini tuan-tuan, kita kata maf'ulun bi. Bila maf'ulun bi, dia jadi jabatan objek. Jabatan objek satu saja, iaitu maf'ulun bi. Boleh? Jangan banyak sangat. Tuan-tuan, sikit-sikit je. Tanya tak, dia dalam satu ayat tu boleh ada dua subjek. Boleh. Satu dia ikut pada abdimu. Ya. Lepas tu subjek satu lagi pula subjek ni pada Allah, fa'inna Allah. Fa'inna Allah. Dia boleh jadi. Yang lain kan? Fa'inna mana? Oh, abdi Allah. Ini subjek. Ini objek. Ayat ni mati sampai Fa'inna Allah ya la yuhibbul kafirin. Macam ni dia mati sampai sini. Tapi dalam ayat ni dia boleh satu subjek dia ikut pada Allah, ikut pada manusia. Manusia. Tapi ni subjek ikut pada Allah. Tak apa. Dia ini belum baru satu ayat. Sampai 3, 4 pun ada. Tapi ini ayat lain. Ini ayat lain. Ayat lain. Ayat lain. Ini ayat ni. Ini ayat lain. Bukan satu ayat. Kalau satu ayat dalam ayat ni. Ingat. Ayat 31 kalau ada fa'il, ada fa'il, ada maf'ul bih, ada hal, ada tamyiz, ada maf'ul ma'ah, ada maf'ul mutlaq. Ya, lengkap ya. Lengkap. Selepas tu dia akan datang fa'il baru. Ayat lain. Fa'il baru. Sequence tu dia akan ikut. Yes. Sequence tu dia akan ikut 1, 2, 3. Ikut D ni. Sequence dia ikut D ni. D 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Sequence tu bila kita jumpa saja fa'il dalam Quran, kita akan tahu dia akan ada fa'il automatically. Sama ada maf'ul bih, sama ada maf'ul ma'ah, tamyiz, mutlaq dan sebagainya. Itu dia. Mesti itu dia azalinya ayat Quran ni. Dia tak boleh lari dia benda tu. Jadi siapa yang tahu kaedah tu, tak perlu risau. Ingat, dalam setiap fa'il ada Fa'il. sama ada zuhir atau tidak? Zahir. Orangnya lah. Ada pelakunya. Ada pelaku. Ustaz, yang hukum tu Ustaz. Ya. Dalam ni dia tulis sebagai khabar ina kan ya? Yang mana? Ni. La yuhibbu. Ya, anda yang betul. Dia khabar ina juga kan? Ini khabar sebab dia campur dulu jadi khabar. Kan apa namanya mazmum Ustaz. Juga sebahagian daripada khabar ina. Betul. Campuran daripada fa'il maf'ul bih jadi khabar ina. Semua lah ya. Dia total. Dia total. Sebab khabar inna, khabar kana tu dia boleh satu ayat panjang ya. Panjang. Duduk. Macam khabar tu Ustaz. Ya. Predicate. Predicate. Ya. Khabar ada berapa? 4. Wah, kalau macam ni minggu depan jangan miss lah. Minggu depan saya bawa ayat 5 level. Tentang fikir saya rasa I'm very happy with all of you ni because nampak macam daripada apa tu pemata pintar. Betul. Tuhan dah buka ni pintu hati ni. Jangan Tuhan dah buka dah. Jangan ponteng lagi. Betul. Mari ikhlas. Sekarang ni kita nak kenal isim saja. Bila kita kenal isim, kita nak tahu isim tu siapa himpit siapa. Siapa himpit isim? Kalau himpit isim tu inna, isim inna dia jadi subjek. Kalau yang himpit isim tu fa'il, dia jadi fa'il, subjek. Kalau yang himpit isim tu isim sama isim, dia jadi tabih. Ingat tak? Susah ke? Senang kan? Kalau siapa kata susah, tak lama lagi tu. Senang lah tu betul. Sebab itulah the most easy language to be learned Arabic. Because Arabic has system. Bila you follow the system, then you are in the system. Betul tak ayat tu? When you follow the system, you are in the system.
Pasal sebelum ni Ustaz tunjuk secara terpisah untuk mengenai SIM, kenal fiqh. Betul. So bila kita mula masuk, kita dah menguasai itu, nampak masuk kepada analisis hayat ni, baru dia boleh guna balik unsur-unsur yang berpisah-pisah tadi. Kita tadi itu dicatum, dimanfaatkan dalam analisis hayat. Jadi tuan-tuan, ini dikatakan i'rab. Ini i'rab tu menginterpret ayat in accordance with all the jabatan. Sebab lepas ni tak belajar apa lagi dah. Tak ada dah ilmu lepas jabatan, tak ada lagi dah. Tuan-tuan kena belajar ilmu tentang sebab turun, kenapa turun, dan sebelum ayat ni turun, ayat apa turun. Itu kena belajar tu. Ini ayat ni atiullah wa atiur rasul. Sebelum ni ayat apa, selepas ni ayat apa. Bila jawab turun ayat ni dengan ayat sebelum tu, detail tak? Semacam kita berada pada masa ayat turun. Itulah kerja orang tafsir. Atiullah, qul atiullah. Sebelum ni ayat apa turun, dan selepas tu ayat apa, dan apa hubungan antara ayat sebelum ayat selepas. Itu tafsir. Itu dia tafsir. Ustaz, kalau harfiah tu lebih mudah dengan manfaat. Harfiah sama. Harfiah kita belajar salah satu makna, tapi dia tak nampak sangat kepada subjek. Orang belajar harfiah tak sebut subjek. Tapi kita ni matlamat kita asal nak jadi ahli mufti kan dalam rumah. Macam mana nak jadi mufti kalau isi tak kenal? Betul tak? Nampak tak? Ya, tahu makna je. Tahu makna je. Jadi tuan-tuan bila baca Auzubillahi minasyaitanirrajim, tak ada satu pun jabatan subjek. Objek tak ada. Semua jabatan sasra. Betul tak? Bismillahirrahmanirrahim. Sasra dan tata bahasa je. Alhamdulillah. Kena tinggi sikit sebab itu jabatan subjek mubtada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu semua tata bahasa dengan keterangan. Ar-Rahmanir Rahim, tata bahasa keterangan. Maliki Yaumiddin, badal, tata bahasa dengan keterangan. Iyyaka na'budu, bau jabatan objek. Na'budu, iyyaka na'budu. Na'budu tu dah tu ada fa'il, jabatan subjek. Wa iyyaka nasta'in, dah tu ada subjek iaitu kami. Baru dah tinggi tak ini? Dia tak boleh kata ihdinas, tak boleh. Sebab dalam tu ada subjek. Ihdinas sirata tu baru jabatan objek. Al-mustaqim jabatan tata bahasa. Ya, siratal ladzina an'amta, itu jabatan subjek. Anta tu fa'il. Alaihim jawaban majrur, jabatan keterangan. Ghairi badal, tak bolehlah baca tebal-tebal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, isim la, subjek. Boleh tak? Sebab la isim la. Sekarang seronok tak baca? Bukan apa, pasal faham. Ada tak orang baca? Ni tak ada. Mereka waladdallin. Nak sajam lagi kan? Dia maksud, tak ada maksud dia. Ya, sebab dia jamak muzakkar salim. Okay, jadi tuan-tuan kena tahu isim, kena tahu tanda. Tanda isim ada 7 jenis saja. Isim mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, maf'ul min as-sarah. Lepas tu isim 5 yang saya lebihkan. Ingat tu isim 5. Dan setiap isim ni ada tanda masing-masing. Marfu', mansub, majrur, semua lain. Okey, dan dia boleh berada dalam kedudukan subjek semua. Jadi jabatan subjek ada 6 isim. Isim bagi depan ada 4, iaitu fa'il, mubtada, fa'il, naib fa'il, lepas tu isim kana, isim ena, isim la.
4 bahagian depan, 2 bahagian atas. Jadi fokus utama kenal isim, kenal tanda, kenal jabatan. 3 saja. Jadi kita buat ujian tadi, majoriti dapat 95% semua. Ya? Okay? Nanti minggu depan insyaAllah ingatkan saya, kita akan buat ujian daripada level 2, 3, 4, 5. Kenal tak isim. Okay? Jadi nampak belajar dah banyak. Okay, kita rehat dulu setakat ni. Boleh? Jadi lain kali ingat, kalau anak murid tu tenang, diam tu, tak hubung, suruh balik awal. Sebab macam orang penjaga juga, kalau banyak tak buat baik kan, dia lepas awal. Okey, jawab boleh? Boleh. Ustaz boleh tanya tu kan? Ya. Ayat tadi saya. Kenapa Imran tu disebut sebaris dengan nama-nama Nabi? Ada nama Imran, tapi dia bukan Nabi kan? Macam mana? Di keluarga dia, daripada situ keturunan dia turun. Ada Nabi Nabi. Ya, Nabi Zakaria, Nabi Yakub, Nabi Yahya, Nabi Isa kan? Walaupun dia sendiri bukannya Nabi. Sama juga, banyak kes macam tu. Sebab dia adalah keturunan dia. Itu jawapan yang tak resmi kan? Jadi tuan-tuan ingat fokus tu. Jadi tuan-tuan apa tu, ambil ini tugas kamu. Jangan balik lagi tu. Okey, tuan-tuan cari. Oh ni. Tuan-tuan cari, maafkan saya. Okey. Ini tak cukup, tuan-tuan salin. Ini untuk minggu depan ni. Okey, minggu depan tuan-tuan bersalin tak? 4 cara manusia mendapat ilmu. 4 cara manusia mendapat ilmu mengikut Al-Quran. Cara pertama, 4 cara. Saya fotokopi tadi. Cara. Saya hantar dalam group, Ustaz. Ya, boleh. Okey, doktor. Nanti doktor hantar dalam group Jadi tuan-tuan, setiap satu cara ni tuan-tuan cari ayat. Dan kita akan analisa ayat berasaskan apa tu tajuk. Dah bagi dah? Habis mana dia? Dia bagi. Ustaz dah hurai. Okey, tak apa. Kalau dah hurai, nanti minggu depan bawa ayat semua. So kita akan cari subjek-subjek dalam setiap ayat. Ni. Dah bagi dah? Ya. Tuan-tuan cari ayat Minggu depan nanti saya akan bawa ayat. Kita akan analisa ayat dan mengenali mana subjek, mana predikat, mana objek mengikut jabatan. Jadi tuan-tuan, saya dah siapkan 30 tajuk untuk tuan-tuan. Mungkin ini tajuk yang ke-14. Tuan ada? Tanya mana? Hantar dalam WhatsApp Doktor Mak hantar kan? Ya, kita tempat dia. Hantar ya? Dua muda tak tahu apa. Ambil telefon doktor dan tarikh. Oh, ni boleh kopi. Tak. Mau telefon ada dulu tu. Si. WhatsApp group kan? Nanti beritahu web. WhatsApp dengan ayat tadi. Sebentar. Sebelum balik. Okey. Okay, dan tuan-tuan, nanti kita akan analisa through apa tu mari through vocab mari yang latest, yang saya pakai tu yang mana. Tengok ni, dia kita jumlah SPR kan. Jumlah failure. Bila jumlah failure tu ada fa'il, ada maf'ul bih sama kan. Jadi kita automatically kita boleh tahu di mana apa tu subjek. Jadi ada semua ada ni.
Jadi kalau saya kata cari isim dalam ayat sekian, tetap buku ni je lah. Jadi minggu depan kita analisa kat depan ni. Okay. Just untuk nak tuan-tuan mahir jabatan-jabatan tu. Macam saya baca Quran tadi, saya baca jabatan-jabatan Fatihah kan. Okey. Dengan ni kan? Ni jumlah fi'liyah. Bila jumlah fi'liyah kali ada dalam ni ada fa'il. Okey. Lepas tu di sini jumlah fi'liyah, ma'tuf, jumlah sabiqah. Jadi di sini fa'il, keterangan, terus keterangan. Tak ada subjek, tak ada objek, tak ada apa. Okey, nampak jelas kan? Kalau tuan-tuan boleh baca ni, saya dah tahu. Ini huraiannya macam saya cakap tadi. Sama. Lepas ni tak ada lagi yang latest. This is the latest. Siapa yang belum ada lagi ni? Cik Tamil ada? Tak ada. Bagi nombor telefon. Boleh masuk. Jadi sampai kata saya tengok ni. Pergi Sungai Petani, berhenti anak dah, buka ni tengok. Isteri pergi shopping sekejap, buka ni. Okay? Sebab bila kita berhenti anak, yang pergi beli isteri, suami hidup dalam kita. Okay? Inilah dia yang kita belajar. Ya, ada orang kata tak perlu belajar benda macam ni. Ini kerja orang awam, kerja orang-orang ahli tafsir. Jangan. Itu kata benda tu berdosa kaki. Ya. Kalau tidak takkan dia ada buku ni. Ya, ada buku ni. Yang kita tak baca Quran dia. Ini adalah orang yang khusus. Jadi tuan-tuan ni adalah special among the special. Special among the specialist. Ia boleh tahu dalam Quran mana subjek punya predicate. Bagus tak? Tuan-tuan sabarlah. Saya bagi tempo 50 times only. Tuan-tuan boleh dapat ni. Lepas tu bila kita dah pandai besok, kita pun buka buku lah. Apa itu fa'il? Kita pun cakap lah apa itu maf'ul bih, apa itu mubtada, apa itu khabar. Setelah tahu ni, jadi seronok baca tak? Kita tahu dah fa'il itu benda. Fa'il say bagi depan, dan dia duduk jabatan fa'il. Bila jabatan fa'il, dia duduk jadi jabatan subjek. Kan seronok tu kan? Okay? Daripada atas ke bawah. Okay? Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Rabbana taqabbal minna wa tub alaina innaka antal tawwabur rahim. Saya